Ini nama dia tarekah. Bukan suatu yang pelik. Bila sampai kat Malaysia hari ini pelik. Dulu tak pelik. Ulama besar-besar semua pakai tasawuf tarekat. Tuku Palohnya, Syekh Saleh Minangkabawinya. Maka tasawuf ada mazhab dia. Mazhab dia dipanggil dengan tarekah. Pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah, para masyayikh yang saya kasihi, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini dapat bersama-sama berkumpul di masjid dan pusat Islam yang mulia ini dengan harapan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang penuh bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan untuk mendapatkan syafaat uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Judul yang diberikan kepada saya pada petang hari ini adalah tasawuf dan tarekat, pakaian ulama sejak dahulu. Jadi maksud dia karnival ahli sunnati wal jamaah yang diadakan oleh pihak Universiti Kebangsaan Malaysia ini untuk membahaskan tiga aspek penting di dalam agama kita, tiga tiang seri agama kita, iaitu akidah, fiqh dan tasawuf. Akidah yang disebut dengan al-iman dalam hadis Jibril, fiqh disebut dengan Islam, rukun Islam, dan al-ihsan sebagai janib tasawuf. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi isu paling besar yang berlaku pada hari ini dan yang wajib untuk kita dakwahkan kepada umat untuk membetulkan worldview mereka yang mungkin sedikit terganggu dengan berbagai fitnah dan berbagai, iaitu deception dan pemesongan daripada musuh ahli sunnati wal jamaah, adalah menganggap bahawa tasawuf bukan daripada Islam. Seperti yang maklum, beberapa puluh tahun atau mungkin dah sampai 100 tahun dahulu, ada seorang tokoh daripada Mesir, kalau tak salah nama dia Zaki Mubarak, Dr. Zaki Mubarak, menulis tasawuf atau akhlak indal Ghazali, atau lebih kurang macam itulah nama buku dia. Dan dia membawa sebuah idea bahawa tasawuf ini adalah ilmu asing yang dibawa dalam Islam. Maksud dia literally sebut bahawa tasawuf ini adalah daripada Buddhism, Hinduism, dan juga daripada falsafah Greek Yunani yang diadopt di dalam Islam. Nah ini yang pada waktu itu sebenarnya dah ada raddul fi'il, dah ada tindak balas dan refutation daripada ulama-ulama, termasuk guru kepada guru kami, iaitu Sayyidi Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari, yang mengarang kitab yang terkenal Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatil Islam, yang mana tujuan dia mengarang kitab ini juga untuk menjawab perkataan tersebut, mengatakan bahawa tasawuf ini ada sumbernya daripada Quran dan Sunnah dan ia bahagian daripada Islam. Juga dibawa ke Malaysia, idea ini sampai ke Malaysia, termasuk di universiti yang mulia ini. Kononnya tasawuf ini bukan daripada Islam, menjadi beberapa bahan fatwa dan juga bahan yang dijadikan sumber oleh beberapa pengkaji yang mengiyakan kajian tokoh tersebut bahawa tasawuf ini datang daripada luar Islam dan dimasukkan dalam Islam.
Dan ini menyebabkan kita harus menjelaskan maksud sebenar tasawuf dan kenapa tasawuf ini bahagian daripada Islam. Justru bukan hanya bahagian tapi rukun daripada rukun Islam, atau kita panggil tiang seri agama. Menurut Syekh Sayyidi Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, secara singkatnya, dan saya tahu semua adik-adik semua dah tahu, tasawuf adalah termasuk daripada maksud al-ihsan di dalam hadis Jibril. Kenapa dia sebut ihsan bukan tasawuf? Kalau nama yang menjadi persoalan, maka kita kena ingat fala musyahata bil asami ba'da fahmil ma'ani. Buat apa nak gaduh dengan nama bila dah faham makna dia, kan? Baginda sallallahu alaihi wasallam pun tak ada sebut bahasa kitabul aqidah, arkanul aqidah, tidak. Bahasa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah al-iman. Fiqh ada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, itu ada. Tapi ulama memahami nas tersebut sebagai yufaqihu fid din, iaitu memahamkan, Allah menjadikan kita faham, memahamkan kita dengan agama. Kalau Allah berkehendak seorang itu adalah orang yang baik, yang bagus. Jadi it's not basically fiqh dalam erti suatu hukum berkaitan tentang amal zahir. But ulama yang datang setelah itu menjadikan ia suatu fan ilmu khusus, menamakan fiqh. Maka al-ihsan, kenapa al-ihsan? Kerana baginda SAW mengisyaratkan bahawa orang beribadah, rukun Islam adalah amalan zahir. Ada orang buat tapi kerana hati dia tak ikhlas, nifaq, munafik. Contoh dia, hati dia buat sebab takut orang tengok aku tak solat, malu aku solat dah. Rukun Islam dia amalkan, tapi janib ihsan, quality dalam ibadah tu tak ada. So to make sure your ibadah kita ini ada quality, baginda SAW menggunakan bahasa al-ihsan, memperelok, mempercantik ibadah tersebut dengan gambaran anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah dengan seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, sungguhnya dia melihat engkau. Dari sisi ini sahaja, dia bukan hanya sekadar akhlak yang banyak didendangkan oleh mereka-mereka yang menentang tasawuf. Orang hari ini kata, oh akhlak memang kita setuju. Kalau akhlak, amalan, solat sunat, buang penyakit hasad, dengki, namimah, fitnah, walaupun mereka kaki fitnah. Tapi selalu sebut macam tu. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Tapi ihsan dalam hadis Nabi SAW itu mengajarkan istilah yang terkenal di kalangan ulama sufi setelahnya, dipanggil dengan musyahadah dan muraqabah, atau level dia muraqabah dan musyahadah. Kenapa baginda SAW mulakan dengan musyahadah baru muraqabah, itu kita bahas tempat lain lah. Tapi yang dimaksud dengan musyahadah dan muraqabah ini, muraqabah berarti seseorang hamba bila dia beribadah adalah kerana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari sisi takut tapi kerana ada khusyuk. Betul ke tidak? Dia khusyuk means dia solat, di ibadah, dia boleh hudurkan hati Allah SWT memperhatikan aku. It's not easy. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini, kita tahu diri kita, tepuk dada, tanya selera, apakah sentiasa dalam ibadah kita khusyuk? Apakah mesti kita ni sombong, orang lain tak tahu tapi aku nak kata ke orang lain aku memang solat mesti khusyuk? Contoh dia. Terserahlah, itu masing-masing. I cannot judge any one of you.
Kita tak boleh nak menghukum seseorang. Tapi hadirin wal hadirat, hafizakumullah, khusyuk bukan perkara mudah. Khusyuk perkara yang susah untuk didapatkan. Dan ulama mengajarkannya adalah dengan melalui ilmu tasawuf, iaitu ihsan, yang kita akan syarah sebentar lagi. Al-musyahadah, manis daripada ibadat tadi, khusyuk tadi, sampai dia merasa seolah-olah dia melihat Allah. Kita tahu dan yakin bahawa musyahadah dengan basar itu penglihatan zahir Allah SWT pada dunia ini bagi kita adalah tidak terjadi. Kerana kita kata yang dapat melihat Allah di dunia hanya Rasulullah SAW. Nabi Musa AS diberikan kalimullah, Nabi Ibrahim AS diberikan Khalilullah, tapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan ru'yatullah. Ini kehebatan baginda SAW. Jadi umatnya atau siapa-siapa selain Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah di dunia ini. Tapi basirah, bukan basar, basirah. Basirah itu apa? Mata hati. Mata hati mungkin, bukan dalam erti melihat Allah dalam bentuk rupa, dan itu nescaya tidak benar. Tapi hudur ilahi, divine presence. Seseorang yang beribadah, dia merasakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, menyaksikan Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Ini yang dimaksudkan dengan musyahadah. Dan ini baru dua bahagian penting dalam ilmu tasawuf. Of course, untuk mencapai darjat dua ini memerlukan banyak perkara yang dibincangkan dalam ilmu tasawuf, yang dipanggil dulu dengan akhlaknya, betul. Perkara-perkara yang penting dan yang terpenting disungkapkan atau dikumpulkan dalam 3 kalimat oleh ulama tasawuf: at-takhalli anir radha'il, wa tahalli bil fadail, wa tajalli. Takhalli itu apa? Membersihkan diri dari perkara yang kotor. Ini kita kena buat. Semua orang ni buat dosa kat sini. Semua yang ada kat sini, nobody's perfect. Jangan kita nak sombong. Semula sekarang kita keluar daripada lembah maksiat, masuk dalam lembah ibadah, pembersihan jiwa. Takhalli anir radha'il. Penyakit-penyakit kotor ini kita bersihkan. Penyakit lalai, kesukaan pada harta, kesukaan pada keterkenalan fame, kesukaan kepada syahwat, kesukaan kepada keduniaan, kesukaan kepada semua perkara yang menjauhkan diri kita dengan Allah SWT. Udah waktunya untuk kita menjauhkan diri. Takhalli anir radha'il, wa tahalli bil fadail, menghiaskan diri dengan kebaikan, dengan fadilah, keutamaan. Fadail, apakah bentuk fadail, Ustaz? Selain solat wajib, itu tak payah cakap. Wajib, ini orang mak sufi. Wajib tak payah bincang dah. Maksud dia bukan tak buat, dah mesti buat lah. Benda yang sunat dibuat semuanya. Sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, lengkap. Tahajud tak pernah ditinggalkan. Itu ulama tasawuf. Sebab itu kalau ada orang kata tasawuf ini tak solat sunat, itu saya tak percaya lah. Orang tasawuf ini tahajud dia kuat. Baru-baru ni di USAS, Syekh Abdul Hadi Kharsah ditanya, bukan ditanya, dikomplain, minta nasihat dari seorang pesyarah dari Yaman. Dia cakap Arab. Dia kata ada pelajar-pelajar sufi ni pergi zikir tapi tak nak solat jamaah kat masjid. Dia kata begitu. Wah, ini macam mana ni? Kena tegur dia. Syekh jawab,
tasawuf ni kalau sufi, mesti kuat ibadah dia. Cuma kita jangan suudzon, sangka buruk. Mana kau tahu dia tu tak solat jamaah? Siapa tahu dia jamaah dekat situ? Atau dia jamaah masjid yang lebih jauh dari situ? Atau dia jamaah di situ kerana dia punya jamaah lagi banyak? Atau kalaupun sedikit, tapi dia tetap solat tepat waktu. Bukan tepat waktu, awal waktu. Jamaah terus. Kerana lepas jamaah dia ada pengajian. Macam kira tuan-tuan lah kalau buat majlis taklim dekat tempat lain yang bukan masjid, azan, solat dekat surau, solat dekat tempat majlis taklim, kira jamaah lah juga. Kan bagus kat masjid. Bukan tak bagus, memang bagus. Tapi kalau nak keluar, nak pergi, dia terangkan detail. So kita tak boleh su'udzon. Kita kena ada husnudzon. Yang penting dia ada pergi situ buat maksiat lah. Kalau dia tak buat maksiat, kita tak boleh tuduh. Contoh dia lain lah. Kalau ada orang kumpul, pergi dekat restoran, makan, tak solat jamaah, itu mungkin nak kritik tu boleh lah sikit. Itu pun kita tak boleh berpada-pada lah. We have to understand the situation of everybody have their own situation. Kita tak boleh sangka buruk. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita kena mendahulukan husnudzon daripada suudzon. Kerana kalau kita tersalah dalam berhusnudzon, Allah takkan persoalkan kita. Tapi kita tersalah dalam sangka buruk, Allah akan tuntut. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dalam fadail ini ada zikir. Zikir bahagian terpenting dalam ilmu tasawuf. Selain baca Al-Quran, baca selawat, dalail khairat dan lain-lain yang mana dibid'ahkan oleh mereka yang tak suka tasawuf, zikir is one of the most important aspect of tahalli bil fadail. Sebab dia adalah kunci untuk mendapatkan kekhusyuan. Yang kita duk sebut muraqabah musyahadah tadi, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kan? Kalau kita tak dapat ni, kita nak dapat tu dengan cara zikir. Maka bila ulama sufi berzikir, mereka mulalah kata ni bid'ah, Rasul tak pernah ajar zikir macam ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dari sini kita nak buktikan bahawa tasawuf dan tarekat adalah pakaian ulama sejak dahulu. Kenapa? Tasawuf itu adalah fan ilmu, macam fiqh, macam akidah. Tarekat itu mazhab di dalam tasawuf. Kalau akidah, kita ada akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Khawarij, akidah Wahabiyah, akidah Salafiyah, akidah Liberaliyah, akidah Ta'adudiyah, Ta'adudul Adiyan dan lain-lain, Wahdatil Adiyan, maaf. Dan lain-lain. Ini akidah, ada mazhab yang banyak. Kalau fiqh kita ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Maka tasawuf ada mazhab dia. Mazhab dia dipanggil dengan tariqah. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tasawuf melalui jalan Syekh Abdul Qadir Jailani, tariqah Qadiriyah. Tasawuf melalui jalan Abul Hasan Syadzili, tarikat Syadziliyah. Tasawuf melalui jalan Bahauddin An-Naqsyaban, tarikat Naqsyabandiyah. Tasawuf melalui jalan Syekh Ahmad Ar-Rifai, tarikat Rifaiyah. Ini nama dia tarekah. Bukan satu yang pelik. Bila sampai kat Malaysia hari ini pelik. Dulu tak pelik. Ulama besar-besar semua pakai tasawuf tarekat. Tuku Palohnya, Syekh Saleh Minangkabawinya, Syekh Wan Sulaiman Kedah, atuk atau ahyanda kepada salah seorang PM kita juga dari Johor juga adalah guru tarekah Tijaniyah dan Syadziliyah. Dan banyak lagi ulama-ulama dulu semua bertasawuf dan tarekah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dalam bab zikir misalnya,
Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Sidi Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari tentang Imam Junaid. Kan hari ni dia orang kata kita pun setuju tasawuf ikut Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ada yang berani sebut macam tu. Saya bersyukur, alhamdulillah. Ada orang dia promote, dia hentam tasawuf, tapi dia promote kitab tasawuf namanya Al-Luma' li Abi Siraj At-Tusi. Dan saya kata alhamdulillah, baguslah. Tapi saya rasa dia tak baca kitab Abu Siraj At-Tusi. Sebab Siraj At-Tusi ni bahkan tasawuf yang peringkat tertinggi, yang syatahat, the drunken sufi ni, sufi yang mabuk ni, dalam tu ada. Dalam tu ada. Ulama dahulu amalkannya. Bukan amalkannya, masa terjadi di kalangan mereka. Dalam kitab Al-Luma' Abu Siraj At-Tusi. So apa kisah Imam Junaid? Jadi seolah-olah tarikat hari ini tak ikut Imam Junaid. Dia ulang-ulang Imam Junaid kata, jalan aku ini tidak terpisah dari Al-Quran dan Sunnah, terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia kata inilah kita pun ikut Al-Quran dan Sunnah. Ni nak khabar. Imam Junaid cerita dia pernah pergi kepada gurunya yang juga pakcik belah mak dia, khalihi. Dia tanya kepada dia, macam mana nak sampai kepada jalan tasawuf, jalan tariqah ni. Lalu apa Imam Junaid katakan? Apa Sari As-Saqti? Sari As-Saqti ni khalihi, pakcik dia belah mak. Ya bunayya, inni ulakkinuka thalatha kalimatin. Aku mengajarkan kepadamu 3 kalimat. Idza aradta an tanama minal lail, kalau kau nak tidur malam, fakul inda naumika, maka kau sebut ketika kau nak tidur, Allahu ma'i, Allah bersama aku. Allahu nadhirun ilayya, Allah melihat aku. Allahu syahidun alayya, Allah melihat, menyaksikan padaku, atasku. Ini diulang-ulang. Fawadhabtu. Jadi dia kata apa? Qala al-Junaid, fawadhabtu, aku pun bermuadhabah. Muadhabah ni maksud dia apa? Ulang-ulang, buatlah banyak kali. Alaiha nahwa syahrin, lebih kurang sebulan, diamalkan setiap hari. Jadi zikirlah. Zikir ke tak zikir tu? Rasul pernah tak ajar kalimat zikir ni? Rasul ada tak ajarkan kalimat zikir ni? Allahumma Allahun nadhirun ilayya, Allahun syahidun alayya. Allahumma Allahun nadhirun ilayya, Allahun syahidun alayya. Tapi disebut ni nahwa syahrin. Summa qala li ustazi, lalu guruku iaitu Sari As-Saqti bertanya kepadaku, ya bunayya, idza kana Allah ma'aka wa nadhirun ilaika wa syahidun alayka, fahal yasihu an ta'siyahu? Wahai anakku, ketika mana Allah Subhanahu wa taala bersama engkau, Allah Subhanahu wa taala melihat engkau, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atas engkau, apakah sah engkau, ataukah mungkin, sah tu bukan sah, apakah mungkin engkau berbuat maksiat padanya? Sebab bila-bila masa, setiap kali aku ada teringin nak buat maksiat sahaja, tazakkartuha, aku pun teringat kalimat-kalimat ini. Fama asaitullaha qattu, maka aku pun tidak berbuat maksiat kepada Allah sama sekali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Macam mana muadhabah kalimat ini boleh memberi kesan kepada Imam Junaid, Sayyidut Taifah, yang duk kata tanya, kita nak tahulah apa tasawuf Imam Junaid, apa tasawuf Imam Ghazali. Kalau saya kata apa susah, buka je lah kitab-kitab tasawuf zaman dulu. Kepala dia potong, ekor dia potong, dia ambil apa? Tempat najis dia saja. Nauzubillah min zalik, tak boleh. Usus sahaja yang dia ambil, tak boleh. Kita kena faham the whole concept dari awal sampai akhir. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nah, ini adalah kisah yang berlaku kepada Imam Junaid.
So apa bezanya kita berzikir dengan Allah, 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 Allah yang diamalkan oleh orang tasawuf? Bukan hari ini, beratus tahun. Abu Qasim Al-Qushairi, dia sebut dalam risalah Qushairiyah, dia sebut dalam, dia ada syarah kepada Asma'il Husna. Beli kitab tersebut. Ada kat perpustakaan UKM ni. Jangan malas baca. Roma dah tahu bahasa Arab, kena baca. Abul Qasim Al-Qushairi, dia menyebutkan berzikir dengan kalimat Allah, bertakrar, ulang Allah. Ini ada manfaat dia. Basically mudah. Simple way to understand it is very easy. Senang sahaja. Cuba tuan-tuan banyak berzikir dengan Allah dengan melalui guru mursyid, of course, talqin. Bila ada sesuatu yang terjadi, apakah kita teringat pada Allah atau tidak dalam otak kita? Mesti tersikat, Astaghfirullahaladzim, Allah. Betul ke tidak? Kita ingat Allah terus. Bila kita ingat Allah, tergamak tak kita nak buat maksiat? Itu gunanya berzikir. Of course lah ada macam-macam zikir. La ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Lepas tu zikir huyah yang dipertikaikan. Tu saya lagi lah nak ketawa. Hadis dia ada. Bukan ini benda yang baru dibuat. Imam Ghazali menyebutnya di dalam kitab Syarah Asma'il Husna dia, Al-Maqsad Al-Asna. Dan disebut di dalam Sunan Tirmizi, diterangkan oleh Syekh Ali Jum'ah di dalam An-Madkhal ila Tasawuf Islami. Dalam hadis Sunan Tirmizi menyatakan ada dua ayat yang mana nama Allah yang agung disebut dua kali. Dalam kedua-dua ayat itu tidak ada yang kata nama yang disebut kecuali huwa sahaja. Dan itu memberi erti bahawa erti huwa, hu adalah salah satu daripada nama-nama Allah yang agung. Berarti sebab itu Imam Al-Qushairi sendiri di dalam kitab Syarah Al-Asma'il Husna menyebutkan di manakah sisi keistimewaan kata nama hu, isim dhamir hu, yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan oleh Imam Ghazali, diteruskan oleh Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, adik kepada Imam Ghazali, dalam kitab At-Tajrid. Diteruskan oleh ulama yang datang seterusnya, iaitu Abul Hasan Asy-Syadzili dalam zikir dia. Dia ada hizib akbar, hizib kabir, maaf. Disebut dengan zikir Yahu tadi. Diteruskan lagi oleh ulama-ulama sampai ke alam Melayu ini, Syekh Abdul Somad Falibani, sampailah pada hari ini di dalam semua tarekat-tarekat tasawuf, termasuk tarekah Naqsyabandiyah, tarekah Syadziliyah, tarekah Ahmadiyah dan tarekah-tarekah yang lain. Jadi kalau ada orang duk kata, Ustaz, Imam Syafi'i tarikat apa? Ustaz duk ikut tarikat ni, Imam Syafi'i tarikat apa? Samalah kita duk kata, Rasul mazhab apa, Syekh? Kan dulu diorang kata tak payah bermazhab, alam mazhabi. Itu diorang lah. Diorang duk kata kita buat apa nak bermazhab? Ikut Rasul, ikut lah. Diorang kata Rasul mazhab apa? Ada tak Rasul bermazhab? Mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke? Kita jawab, memanglah Rasul tak bermazhab. Dia sumber fiqah. Imam-imam yang mengkonstruk fiqah itu menjadi mazhab. Lalu bila ditanya Imam Syafi'i tarikat apa, memanglah Imam Syafi'i tak bertarekah. Kerana tarikat itu mazhab dalam tasawuf. Mazhab dalam tasawuf hanya muncul abad ke-6 Hijriah setelah zaman Al-Imam Al-Ghazali. Kerana apa? Tasawuf dan tarekah ini adalah ruh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsan dalam hadis Jibril dibawa oleh para sahabat seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan dan juga sahabat-sahabat yang lain.
Diteruskan oleh generasi seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu sampai kepada Hasan Al-Basri. Bukankah dia seorang sufi yang hebat? Ali Zainal Abidin dan banyak ulama-ulama lain, Ja'far As-Sadiq. Jangan pula kata, oh Ja'far As-Sadiq tu Syiah Ustaz. Ja'far As-Sadiq ini ulama Sunni. Dalam kitab-kitab akidah meriwayatkan kisah apabila ditanya tentang Ja'far As-Sadiq dan Imam Ahmad, dia kata ada dua tokoh yang diuji oleh Allah dengan pengikut yang jelek. Salah seorang ulama besar sufi yang hebat, hatta Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah memujinya. Sebab tu saya heran bila mereka menyerang ulama tasawuf seperti Al-Hallaj, menganggap Al-Hallaj ni keji, buruk, sampai ada tokoh mereka memburukkan Allah ni macam tekuk sangat, lebih kurang macam tu. Tapi berani tak kritik Abu Yazid Al-Bustami? Abu Yazid Al-Bustami ini Sultanul Arifin, lahir 188, meninggal kalau tak salah 251 atau 261, lebih kurang macam tu. Al-Bistam, dia daripada Bustami atau Bistami, dari daerah Bistam. Dia ni mengeluarkan kata-kata yang esoterik, yang tak boleh didengar oleh orang awam. Tapi kerana dah terbuka hari ini, kita sebut sikit je lah. Kalimat dia, Subhani, Subhani ma'adzama'ani, Maha suci aku, tidak ada yang lebih agung daripada aku. Ini bahaya kalimat ni, boleh jadi kufur, tuan-tuan. Tapi ulama kata ini bahagian daripada syatohat dia. Imam Ghazali menganggap dia ini ulama besar. Imam Ghazali mensyarahkan kalam dia. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah mensyarahkan kalam dia. So ada yang kata, oh dirad, Imam Ghazali dirad, Ibn Hajar Haytami pun dirad, syatohat tak boleh ditafsirkan. Nak kabarkannya, Imam Junaid Sayyidut Ta'ifah datang setelah Abu Yazid Al-Bustami, lahir 240 lebih, meninggal tahun 298. Imam Junaid. Dalam kitab Abu Siraj At-Tusi diriwayatkan bahawa Abu Yazid pernah berkata, iaitu apa? Dia kata, awwalu ma sirtu ila wahdaniyatihi fasirtu tayran jismuhu minal ahadiyah. Bahasa dia tu bahaya, tuan-tuan. Ini. Lalu dia kata apa? Falam azal atiru ila ansirtu fi midanil azaliyah. Ini kalimat-kalimat yang disebut sebagai syatahat. Lalu dia sebut juga lagi dalam kataan dia, iaitu summa wasafa ardaha wa aslaha wa far'aha, dan lain-lain lah. Ini kalau tuan-tuan baca dan terjemahkan ini boleh dituduh sebagai kufur. Tapi apa disyarahkan oleh Al-Imam Abu Junaid, Abu Qasim Al-Junaid, dia menyebutkan bahawa dia kata apa? Maknahu wallahu alam anna hadzal iltifata wal ishtighala bil mulahadhati ila al kauni wa mamlaka khid'atun inda wujudi haqa'iqit tafrid wat tajridit tauhid. Ini yang sampai seseorang itu bila dia dah tak peduli dengan dunia ini, yang dia perhatikan hanyalah keesaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang dipanggil dengan maqam tauhid. Dan Abul Qasim Al-Junaid mensyarahkan maqam tauhid ini di dalam risalah-risalah dia yang dah dicetak pada hari ini. Dan bukan hanya sekadar itu, tuan-tuan dan puan-puan, diteruskan oleh Imam Al-Ghazali yang membela orang yang sudah sampai maqam tauhid. Yang sayangnya setelah Al-Imam Ibnul Arabi As-Sufi
dituduhlah bahawa ajaran ini ajaran wujudiah atau wahdatul wujud yang menganggap bahawa alam ini makhluk, makhluk ini alam, dan ini kufur. Dan itu bukan akidah golongan Sufi. Sufi tak anggap macam tu. Abul Qasim Al-Junaid menerangkan bahawa Abu Yazid Al-Bustami adalah apabila dia benar-benar berzikir dan beramal dengan amalan sunat yang banyak, sampai kebaikannya itu telah menutup seluruh dirinya dan dia tidak melihat apa pun melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti yang dipanggil dengan wahdatul syuhud atau istilah yang datang setelah Imam Ibn Arabi, di mana dia apapun itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang diterangkan oleh banyak ulama sebagai tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul af'al. Keesaan Allah dalam zatnya, keesaan Allah pada sifatnya, keesaan Allah pada af'al dan perbuatannya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi tasawuf ini wujud. Abul Qasim Al-Junaid yang datang setelah Abu Yazid Al-Bustami, kan? Jadi dia hidup sekejap lah, mendapat sekejap umur dia. Waktu dia kecil, Abu Yazid Bustami meninggal. So Abu Qasim Al-Junaid, guru dia adalah Sari As-Sakti. Sari As-Sakti ini sezaman dengan Haris Al-Muhasibi. Kenal tak Haris Muhasibi? Haris Muhasibi meninggal 240 lebih. Sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, betul? Imam Ahmad bin Hanbal pernah bertekak dengan Haris Muhasibi isu ilmu kalam. Kerana apa? Haris Muhasibi ini seorang mutakallim dan juga seorang sufi. Dia lawan Mu'tazilah, tapi dia pakai ilmu kalam untuk lawan Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hanbal kata, kau guna ilmu Mu'tazilah lawan Mu'tazilah. Tak boleh. Bid'ah. Rasul tak pernah buat lebih kurang macam tu lah. Nak detail ni buka lah kitab Ihya, baca kat Kitabul Ilmi tu, dia bahas tentang ilmu kalam. Lalu kita dapat nampak bahawa Haris Muhasibi ini ulama hebat dan dimuliakan di zamannya. Dia ada kitab tasawuf dia, Risalatul Mustarsyidin, Riayah dan lain-lain. Boleh rujuk dalam kitab tu. Dia bahas tentang sama, dia bahas tentang sama tu apa? Sama ni macam kita dengar selawat, dengar bacaan Quran, dengar nasyid, dengar zikir, dengar kalimat tayyibah yang menyebabkan seseorang itu boleh wajid, merasakan uns, intimasi dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini Haris Muhasibi. Seterusnya Ibu Qasim Al-Junaid. Lalu ada yang kata, Ustaz, yang bersih ni Abu Qasim Al-Junaid, Al-Hallaj itu yang sesat. Bukti dia, Imam Junaid memfatwakan bahawa Al-Hallaj itu kufur sehinggakan dia dibunuh. Nah, ini kita kena betulkan naratif. Imam Al-Hallaj dipancung 306 Hijriah. Imam Junaid meninggal 298 Hijriah. Macam mana boleh fatwa Imam Junaid yang menghukumkan Al-Hallaj sehingga dipancung? Dia ada 2 trial. Ini. So boleh baca, betulkan balik. Jadi ulama kata tak betul cerita tersebut. Yang jelas Al-Hallaj dihukum kerana isu politik. Pemerintahan di zamannya melihat Al-Hallaj ini adalah suatu ancaman secara politik kerana dia juga bergiat dalam politik. Cuba betulkan. Sebab itu bila ada orang duk tulis nak kaitkan Al-Hallaj wahdatul wujud dengan Hinduism, membuka rahsia the secrets lah, apalah, tak ilmiah langsung. Saya kata orang-orang tulis popular macam ni kita tak boleh terima. Adik-adik semua kat sini ahli akademik. So kalau baca buku macam ni, trace mana dia tulis tu, kita korek sampai jumpa. Saya dah korek dah.
Orang bahasa Inggeris, bahasa Arab tulis futah, dia terjemah koconggi Hindu. Dari mana dia kata koconggi Hindu? Futah. Pakaian futah dia kata conggi Hindu. Oh, inilah dia Hinduism. Ini dipanggil ad hominem. Saya tak suka bab-bab guilty by association ni. Oh, ni macam ni. Ni sesat lah ni, sesat ni. Tengok ni rangkaian dia. Dia pakai macam ni. Ni Hindu lah ni. Ada sikit persamaan terus sesat. Mana boleh macam tu? Buat penelitian. Sebab apa? Al-Hallaj perbahasan dia dah banyak orang menulis. Boleh rujuk dalam kitab-kitab. Imam Ghazali termasuk yang memuliakan Imam Al-Hallaj. Setelah generasi tersebut, datang generasi At-Tusi, Abu Siraj At-Tusi, Al-Kalabadhi. Generasi setelahnya Abul Qasim Al-Junaidi. Abu Qasim Al-Kushairi, 400 lebih. Jangan ingat tasawuf itu tidak wujud. Kitab-kitab pada waktu itu sudah membahaskan zuhud. Ahmad bin Hanbal ada kitab Zuhdi. Yang paling indah Imam Baihaqi, seorang muhaddis. Sebab tu saya kata akidah ahli hadis. Mana ada ahli hadis ada akidah tertentu? Ahli hadis ni ulama yang bergiat dalam ilmu hadis. Imam Baihaqi dia itu Asy'ari. Sufi, dia ada kitab zuhud. Dia ada kitab zuhud. Dia Sufi. Dia Syafi'i, dia karang kitab Manaqib Syafi'i. Dia tahun 400 lebih, abad ke-5 Hijriah. Baru setelah itu Imam Al-Ghazali yang menjadikan ilmu tasawuf sebagai ilmu yang sangat teratur rapi. Sehingga kan dalam kitab Ihya Ulumuddin dia ada karang, bukan hanya Ihya, banyak kitab-kitab yang lain dalam ilmu tasawuf. Tapi dia punya magnum opus dia adalah Ihya Ulumuddin. Yang mana dia tidak berdiri macam tu, dapat ilham tulis, tak ada sumber, tak. Dia nukil daripada Qutul Qulub. Dia nukil dari riwayat-riwayat ulama datang sebelumnya. Jadilah kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin. Abu Talib Al-Maqi datang generasi awal. Qutul Qulub. Setelah Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad Al-Ghazali, lalu kita kenal murid kepada Imam Ahmad Al-Ghazali, nama dia Qadi Al-Hamdani, Qadi Yusuf Al-Hamdani. Qadi Yusuf Al-Hamdani. Hari ini mereka yang tolak tasawuf ni bukannya dia nak tolak tarikat tertentu, dia nak tolak semua tarikat. Dia nak tolak Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pun dia sesatkannya. So kenapa kita masih kisah dengan dia orang? Ini hadir wal hadra. Qadi Yusuf Al-Hamdani, Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu turun kepada Al-Imam Mauli Abdul Salam bin Mashish, turun kepada Abu Hasan Asyadzili, lalu pada waktu yang sama ada Ahmad Ar-Rifai. Maka jadilah tariqah tadi. Nampak? Macam mazhab lah, sama je. Macam qiraat, sama je. Macam akidah Asy'ariyah. Asy'ari memanglah Rasul tak ada Asy'ariyah. Sebab itu kita pun tak nak kata golongan Wahabi ni akidah dia akidah Rasulullah, tak boleh. Sebab dia diasaskan kemudian. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kalau kita nampak ni, tasawuf dan tarikat ini pakaian ulama sejak dahulu. Salahuddin Al-Ayyubi, dia jelas akidah dia seperti apa? Asy'ariyah. Bagaimana di negeri barat juga, barat Islam, Maghribi, banyak ulama tasawuf di zaman tersebut. Contohnya Ibnu Hirzihim, meninggal tahun 571. Ibnu Hirzihim ini yang kisah membakar Ihya tu, dia bertaubat. Hadirin wal hadra hafizakumullah, dan menjadi pembela kepada kitab Ihya Ulumuddin. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Ibnu Hirzihim dan menjadi wali yang besar. Murid kepada muridnya turun.
termasuk muridnya Abu Madian Al-Ghauth. Kenal tak Abu Madian Al-Ghauth? Ini ulama sufi yang besar. Disyarahkan hikam dia oleh Syekh Wan Daud Al-Fatani. Takkan Syekh Wan Daud Al-Fatani sesat kot? Hadir wal hadirah hafizakumullah. Kalau nak serang tasawuf tu, seranglah ulama-ulama tu semua. Sebut, keluarkan fatwa. Segala kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali adalah sesat lagi menyesatkan. Senang kerja kita. Tak je susah-susah. Sebut je macam tu. Tapi tak berani. Sebab dia tahu dia akan hilang populariti. Sebab yang mereka cari hanya populariti. Tapi orang tasawuf tak nak populariti. Itu ada orang tak bagi tahu saya, kita kena berhikmah Ustaz dalam berdakwah, jangan sebut apa ini. Saya kata, then what will happen? Nak biar umat selamanya terpesong. Tasawuf ini diamalkan oleh salah seorang imam besar, Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni yang membuka kota Konstantinopel. Dalam hadis, sebaik-baik amir, sebaik-baik askar adalah yang membuka Konstantinopel. Hatta Abu Ayyub Al-Ansari bergegas dan menjadi orang yang memang teringin untuk yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ke Konstantinopel dengan berapa askar dia boleh dapat pun cukuplah, dia jalanlah hoping that dia boleh membuka Konstantinopel supaya dia part of the hadis of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak salah di rumahnya pada waktu itu. And dia tak dapat. Diteruskan oleh keturunannya, diteruskan oleh pengikut-pengikut dia, diteruskan oleh Ottoman Empire. Berkali-kali pergi serang Konstantinopel, tak dapat, dapat kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia berakidah Maturidiyah, berfikih Hanafi, bertasawuf. Guru dia Syekh Syamsuddin Aq. Saya nak sebut nama pun susah, tapi Alif Qaf tu saya ingat nama dia. Aq, panjang namanya tu, Syamsuddin Aq. Ini termasuk ulama sufi yang besar, yang menafsirkan dan yang membela Imam Ibn Arabi As-Sufi. Hadirin wa hadir hafizakumullah. Itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Belum lagi sultan-sultan yang datang setelahnya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ulama mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Syekhul Islam kot. Dia ada karang syarah kepada Risalah Kusyairiyah. Dia ini tarekat Syadziliyah. Jadi kalau orang yang tak tergamak nak sesatkan zikir huwiyah, Yahu tu, dia sesatkanlah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sesatkanlah. Tak berani. Fiqah kita pegang Fathul Wahab, Syekh. Saya tak tahu lah universiti ni mengaji tak Fathul Wahab. Tapi kami kat pondok tak ada universiti lah mengaji, Syekh. Khatam, Syekh, Fathul Wahab. Fathul Wahab ni Zakaria Al-Ansari. Lubul Usul, Ghayatul Usul, Zakaria Al-Ansari. Kiai saya syarah kan Tariqatul Husul. Tiba-tiba kat Malaysia tergamak nak bid'ah sesat kan, tak malu. It's just you have a bigger microphone, don't think that you are on the right path. So ini kita kena jelaskan. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ada murid bernama Sunan Bonang. Tuan-tuan tahu tak? Ada murid namanya Sunan Kalijogo. Tu wali Songo, tuan-tuan. Saya dulu macam tak percaya lah. Tapi once saya trace, betul lah. Manuskrip dia ada dalam Babat Cirebon. Disebut oleh Ahmad Baso. Ada seorang penyelidik di Indonesia, Nahdlatul Ulama, nama dia Ahmad Baso. Boleh sekali-sekala jemput dia untuk dia jelaskan mazhab Sunan Wali Songo. Rujuk. Sunan Bonang dia ada kitab
bahasa Jawa Kawi lama. Saya boleh baca, saya faham. Kitab akidah dia itu merujuk kepada Imam Ghazali dan Imam As-Salmi. Salimi ke Salmi, saya lupa. Mazhab Maturidi. Jadi gabungkan dua, Asy'ari dan Maturidi. Ada dalam kitab tu, Sunan Bonang. Primbon Bonang nama dia. Lalu diteruskan di zaman Pasai. Kerajaan Pasai di Aceh bertasawuf kuat. Di Melaka, Sultanul Arifin, Pulau Besar, Syekh Ismail Sultanul Arifin. Sebab itu orang ziarah makam Sultanul Arifin. Lepas tu nak kata pergi ziarah ni sembah kubur pula tu. Orang tabaruk pegang kubur pun dikatakan sembah kubur. Disesatkan. Saya pun heran, tak pernah baca kitab kot. Dalam kitab-kitab fiqh membahas apa hukum dia pegang kubur. Teruk-teruk pun makruh, Syekh. Makruh. Nak kata syirik tak boleh lah. Tu saya kata ahli fiqh. Fiqh macam mana? Benda yang macam tu dia katakan sesat. Saya tu heran. Sebab tu saya kata seorang penyelidik, terutama yang akan menjadi fatwa, dia kena alim, faqih dalam akidah, fiqh dan tasawuf. Kalau setakat baca sikit tak syirik sesat, lebih tak payah. Itu saya kata. Dan nanti Syekh Hamzah Al-Fansuri di Pasai. Lalu ada yang kata, Ustaz Hamzah Al-Fansuri sesat, Syamsuddin Sumatrani sesat, disesatkan oleh Nuruddin Ar-Raniri. Okey, Nuruddin Ar-Raniri memang keluarkan fatwa menyerang Hamzah Fansuri. Tapi Syekh Nuruddin Ar-Raniri tak pernah jumpa Hamzah Fansuri. Mana dia nak tahu? Kemungkinan dia salah dengar. Dan dia menyangka Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani ini golongan Wahdatul Wujud yang mulhid, yang sesat. Maka dia sendiri itu mengarang kitab Haqaiq, kalau tak salah nama dia, yang ditahqiq oleh Prof. Naqib Al-Atas. Dalam tu dia membela Wahdatul Wujud ni ada dua. Ada yang mulhid, ada yang tidak mulhid, muwahhid. Bagi dia Al-Imam Ibn Arabi, Al-Halaj dan lain-lain ini semua adalah Al-Muwahhid. Yang mulhid ni yang kata alam ni Tuhan ni alam. Siapa kata macam tu? Orang gila yang kata macam tu. Ulama sufi tak kata macam tu ini. Diteruskan, diselesaikan isu ini oleh Syekh Abdul Rauf Singkil. Saya dah tahqiq dia punya kitab bahasa Arab dia. InsyaAllah saya nak terbitkan negara Arab lah, tak nak terbit kat sini sebab dia tulis dalam bahasa Arab. Itu ada. Dan seterusnya diselesaikan dalam kitab tersebut. Dan nanti datang Ibrahim Qurani dan lain-lain di negara Arab. Diteruskan ilmu ini sampai kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Saleh Minangkabawi, Syekhul Islam Perak yang pertama, Syekhul Islam Perak. Lalu Syekh Toku Paloh, Tuan Husin Kedah dan lain-lain. Dan mereka bertasawuf, bertarekat. Syatariyah, Ahmadiyah, Mufti pertama Negeri Sembilan yang membacakan doa ketika merdeka, dia bertarekat, tarekat Ahmadiyah. Tarekat Ahmadiyah ni silsilah tarekat dia yaqadhah. Ini jangan korang tertipu lah dengan orang-orang yang tak faham. Ini hadirin wal hadirah hafizakumullah. Yang pada akhirnya apabila mereka menyerang tasawuf, hakikatnya mereka menyerang seluruh ulama-ulama besar, sama ada di Nusantara maupun di negara Arab sehinggakan hari ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik, insya-Allah dah pukul 6 minit. Saya disuruh berhenti pukul 6 tepat, dah terlebih waktu. Saya iktifakkan sampai sini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan harapan perkongsian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.